Semua dah ada baptize belum? Dah. Dah. Seorang je dah. Ada. Ada. Dah kat dah. Okay. So Tania sebab ada dalam kelas hari pertama kita. Okay. So untuk hari ni punya tak lama. Dia cuma banyak pengenalan ataupun intro ataupun kita refresh balik lah daripada kelas performance hari tu. Okay. So yang tentang strategi, ada siapa-siapa lagi masih tertanya ke pasal benda tu? Yang tak tahu ke, yang masih lagi tak ada strategi ke? Ada tak? Saya clear. Clear kan? Semua dah ada lah. Berapa pips korang nak menang everyday, berapa profit korang nak achieve everyday, semua ada lah? Ada kat. Ada. Okay, so kalau ada, kita tak payah fokus sangat dekat strategi, sebab strategi ni dia lebih kepada diri masing-masing lah. Macam mana korang execute korang punya plan tu ataupun korang punya strategi tu. Okay, yang tu nanti kita boleh discuss lah. So untuk kelas pertama hari ni, saya ucapkan Tania sebab hadir. Berapa orang ada dalam ni, Mia? 45. Dalam ni ada 45? Yes, including us. Semua orang? Cukup. Oh, malam ni kira cukup Yes. Terbaik. Alright, Baik. so siapa boleh jawab apa yang kita belajar hari tu? Kita belajar teknik apa? Breakout. Okay, lagi? Strategi. Lagi? What kind of entry? Okay. So Confirmation. saya ambil satu topik je hari ni. So topik hari ni dia pasal breakout sahaja. Okay. So breakout dia ada banyak. Dia ada M1 breakout, dia ada M5 breakout, dia ada M15 breakout, dia ada macam-macam lah. Dia ada multi time frame punya breakout. Okay. So kita nak trade time frame apa untuk breakout ni mostly. So hari ni kita akan masuk pasal benda tu. Okay. So semua buka, kita tengok apa yang jadi dekat UJ. Okay, semua buka UJ. Semua buka ULDJPY now. Dah buka dah? Dah kat. Dah Okay. So buka time frame daily ataupun tengok screen. Alright. Buka time frame daily ataupun korang tengok screen. Okay, kita akan mula dengan weekly lah. Okay. Tak apa. Okay, kita mula dengan daily. Saya nak cerita macam mana saya boleh trade UJ hari ni. Okay. So first of all, setiap kali kita bangun tidur ke ataupun setiap kali kita duduk depan PC ke, kita nak trade ke, kita selalu cari setup instant. Okay, setup instant ni boleh jumpa lah dekat mana-mana. Kalau kita master dekat gold, kita buka M5 ataupun M15 pun kita boleh jumpa setup dekat gold. Okay, kalau kita buka currency, kita akan start dengan bigger time frame lah, mungkin H4 ataupun H1 pun kita dah boleh jumpa instant punya setup. Okay, tapi hari ni kita nak more fokus dekat what type of setup yang kita nak trade. Okay, what type of setup yang kita nak trade and what type of setup yang kita nak fokus. Okay, so kita tahulah, okay, kalau tak ada setup tu, kita takkan trade. Kalau setup ni tak ada, kita takkan trade. So salah satu dia, saya ambil breakout. Okay, saya ambil setup breakout.
Sebab setup breakout adalah setup yang paling simple untuk kita trade dan paling simple untuk kita trade dan paling simple untuk kita identify what is breakout. Okay, so kalau kita tengok dekat UJ, buka je chart. Kalau saya buka chart tadi, saya terus buka kat daily. Daripada candlestick ni pun saya dah nampak sini ada breakout. Okay, tapi janganlah kita trade gunakan candlestick, kita buka lah line chart. Okay, follow je step ni. Okay. Follow je step ni. Okay, so hari ni saya tak pakai balik rumah family. Kat rumah tak ada wifi tadi. So saya balik rumah family saya, rushing, pen tak bawa. Tapi tak apa, korang tengok je apa. Okay, so hari ni kita nak more on kenal pasti breakout. What is breakout? Okay, so kalau kita cari setup instant, bermaksud kalau kita trade, kita akan trade on that day and kita akan take profit juga on that day. Okay, saya tak percayalah ramai yang dalam ni kaki swing ataupun yang jenis hold 3 per hari ataupun seminggu ataupun sebagainya lah. Okay, so kita talk about the things yang make sense sekarang, yang logik dan berlaku dekat semua orang dalam grup ni. Okay, so saya percaya dalam grup ni mostly ataupun semua orang mungkin trade instant, lebih kurang macam saya. Kita trade instant, kita ambil profit every day, dan kita tak hold kita punya profit ataupun kita tak hold kita punya floating tu lebih daripada 1 hari lah, senang cerita. Okay, so salah satu benda sebelum kita nak start trade, kena dengar dulu. Sebelum kita nak start trade, kita carilah pair mana yang kita nampak dia ada melakukan movement yang jelas ataupun movement yang jelas ataupun movement yang tak banyak noise lah, senang cerita. Okay, movement yang tak banyak noise ataupun pattern yang tak banyak noise. Alright, so kita buka kat daily, semua terus buka line chart. Okay, ada siapa-siapa nampak breakout tak? Ada siapa-siapa boleh jawab tak? Ada Cap. Nampak Cap. Ada. Okay, sebab saya nampak ada 2 breakout kat sini. Kalau daripada daily ada 2 breakout, satu dekat sini. Okay, satu dekat situ. Sebab price dah breakout, retest balik dekat tempat dia, breakout. Okay, nampak itu untuk support yang pertama. Maksudnya bila dia dah retest, kita dah boleh tolak tepi lah benda tu, sebab dia dah retest. Cari support kedua. Kalau kita nampak ada breakout, dia cari support kedua yang dia breakout, kita akan jumpa dekat situ. Okay, so first of all, marking dulu pakai box. Okay, marking dulu pakai box, marking tempat yang dia breakout. Okay, so sekarang ni atas ni dah tak perlu fokus sebab current price ada dekat sini. Okay, current price ada dekat sini, bermaksud atas ni kita dah tak perlu fokus sebab kita dah nampak dia dah breakout dan dia dah retest balik dekat tempat dia breakout. So situ done. Okay, point tu done. Tapi kita nampak ada support kedua dekat sini. Okay, kita nampak ada support kedua dekat sini. Price dah break, dia dah jatuh bawah, dia retest balik, masuk dalam zone yang dia breakout. So bila kita dah marking macam tu, terus buka dekat candlestick. Nampak something tak? Nampak something tak? Hello? Nampak Cap. Nampak tak? Oh, nampak. Jelas. Faham tak? Nampak Cap, dia buat pullback. Okay, so tenang je. Simple. Identify breakout, entry dekat dalam zone yang dia breakout. Maksudnya kita akan entry dekat dalam zone breakout sahaja. Jumpa breakout, entry dekat dalam zone breakout. Okay, sebab daripada atas ni, tak boleh nak melukis pula.
Okay. Daripada atas ni, kita dah nampak dia breakout. Retest dekat tempat dia breakout. Untuk support pertama, dah. Okay, maksudnya done lah. Dia dah pernah retest dekat tempat yang dia pecah dekat atas tu. Lepas tu dia break lagi bawah. Dia break lagi bawah, kita marking tempat yang dia break. Simple. Jumpa breakout, marking tempat dia breakout. Simple. Jumpa breakout, marking dekat tempat dia, breakout. Lepas tu apa kita nak tunggu? Kita tunggu dia masuk balik dalam tempat dia, breakout. Nampak? Price masuk balik dekat tempat dia breakout, reject, sell jatuh bawah. Simple. Okay? So kalau nak tahu benda ni jadi ke tak, terus buka dekat H4. Okay, kalau kita dah marking setup tadi dekat daily, kita teruslah transfer dekat, kita teruslah buka ataupun transfer time frame kita tu dekat H4. Sebab dekat H4 kita akan nampak lebih jelas lah. So kalau korang tengok dekat sini, nampak tak candle rejection ni? Nampak? Nampak? Dia ambil Nampak, mana? Kak. Dia ambil sini. Mungkin dia tak masuk dalam zone. Okay, dia tak masuk dalam zone. Tapi dia ambil sini. Okay, dia ambil situ ataupun dia ambil sini. Okay. So kalau price ada lebih kurang dalam zone kita, sebab zone kita tak selamanya ataupun tak 100% akan accurate lah. Mungkin zone kita dah accurate tapi price tak datang terus dekat dalam tu. Price tak datang masuk dalam zone kita, dia ada dekat bawah zone kita. Jadi bila dia tak masuk dalam zone kita, walaupun kita tengok tak masuk dalam zone lagi 5 pip, kita anggap yang dia belum nak masuk lagi. Okay, so benda ni kena pandai lah. Okay, benda ni kena pandai, kena banyak train diri kita, tanya okay dia nak berhenti dekat mana, dia nak naik atas lagi ke dekat sini dia dah jatuh. So benda tu kena banyak tengok movement chart ataupun pattern chart, nanti lama-lama kita akan faham. Okay, so kita repeat. Kalau tadi kita buka daily, sekarang kita buka H4. Okay, daripada H4 dah nampak dia breakout. Dia breakout mana? Dia breakout situ. Price retest balik tak dekat tempat dia breakout? Dia dah retest belum? Retest. Dia dah retest. Okay, bila dia dah retest, bermaksud dia akan sell lah. Dia akan sell lah. Okay, jadi bila dia dah sell, dia jatuh bawah lagi. Okay, dia jatuh bawah lagi. Jatuh sampai bawah sini. Dia breakout tak? Breakout. Dia breakout tak? Dia breakout mana? Dia breakout Bawah dia. Bawah dia. betul. Dia breakout situ. Bila dia dah breakout, kita akan tunggu apa? Kita akan tunggu dia Retest. Feedback. Dia dah breakout. Feedback. Ya, siapa betul? Okay. So, dekat support kedua ni kita dah nampak sini ada breakout. Kemudian kalau kita buka line chart pun kita boleh nampak lah sini pun dia ada breakout. Tapi price wajib retest dekat tempat kedua sebab apa? Dia dah break sini dulu. Okay, dia dah break sini dulu. Dan kalau dia dah break sini tapi dia belum retest, kita akan tunggu dia masuk dalam zone. Okay, kita akan tunggu dia masuk dalam zone untuk dia jatuh lah. Sebab apa? Kita repeat. Support ni dah break. Dia dah retest. So maksudnya settle. Lepas tu dia jatuh. Okay, bila dia jatuh, dia break support ni pula. Okay, tapi dia belum retest. Maksudnya belum settle. Tapi kalau kita tengok sini pun dia ada break. Faham Situ pun dia ada break. Tapi kalau area ni dia tak retest lagi kat situ ataupun dia tak sampai balik dekat tempat tu, bermaksud tempat ni tak valid lah untuk kita sell. Faham? Jelas tak? Okay. Maksudnya dekat tempat valid untuk kita sell walaupun dia dah break out support bawah tu. Okay, walaupun kita nampak dia dah break out sini. Okay. Kalau dia dah break out situ masih lagi tak valid. Kalau kita letak box sekalipun, situ masih lagi tak valid. Sebab apa? Dia boleh naik balik atas tu. Okay, dia naik balik atas tu sebab dia kena retest dekat tempat yang dia belum settle lagi. Sebab area ni dia dah break. Okay, area ni dia dah break tapi dia belum pull back lagi dekat situ. Okay, selesai marking. Okay, dah selesai marking, dah identify breakout, dah tahu mana zone. Simple. Macam mana nak entry ataupun macam mana nak tahu
zone tu valid. Okay, ataupun macam mana nak tahu zone tu valid. Simple je. Daripada H4 pun kita kena buka line chart always lah. Daripada H4 pun kena buka line chart supaya tak kacau dengan noise yang ada dekat candlestick tu. Okay. So simple. Kita repeat balik. Breakout. Bila dia dah breakout, dia wajib retest dekat tempat dia. Breakout. Tak kisah dekat mana-mana time frame sekalipun. Kalau dekat M1, M5, M15, dia pasti dan dia akan retest lah. Tapi kalau dekat low time frame, M1, M5 tak semestinya dia retest kalau dia breakout. Sebab kalau kita tengok, dia mungkin breakout M5 punya support. Tapi janganlah ambil M5 tu sebagai support yang valid, sebab itu cuma time frame M5. Faham Itu cuma time frame M5. Tapi saya cakap ni, SNR berlaku macam tu. Dia berlaku macam tu. Dia tak ada buat perkara yang pelik-pelik di luar jangkaan kita ataupun sebagainya. Okay, tapi we are talking about daily dengan H4 sekarang. Okay, we are talking about daily dengan H4. So kalau kita buka daily, macam tadi kita dah buka daily, kita dah nampak setup. Kita dah marking apa benda semua dan kita transfer dekat H4. Okay, so bila kita tengok H4 sekarang, tengoklah balik saya repeat. Okay, daripada atas ni. Sekejap. Okay, daripada atas ni, price dah breakout. Bila dia dah breakout, dia retest balik dekat tempat dia, breakout. Nampak? Dia breakout support. Kena tahulah kalau sell ni cari support lah untuk dia breakout. Tak ada setup sell, pergi cari resistance breakout. Okay, so dah selesai kat sini dan kita dah nampak dia dah retest balik dekat situ. Okay, so bila dia dah retest balik dekat situ, kemudian price jatuh lagi sampai bawah ni. Okay, bila dah jatuh lagi sampai bawah tu, kita pun dah identify lagi satu breakout, which is di sini. Okay, situ ada support. Okay, so next thing yang kita kena tunggu adalah kalau kita cari sell, kita tunggulah dekat this area. Sebab area tu dia belum retest lagi. Jelas? Area tu dia belum retest lagi. Okay, so kita tengok price dah sampai dekat tempat dia, breakout. Dekat dalam chart ni korang nampak tak apa yang saya cuba explain daripada tadi tentang breakout ni? Nampak tak? Ke ada benda-benda yang pelik dekat chart ni? Tak ada. Tak ada kan? Clear Cap. Clear. Clear normal lah. Dia normal, dia macam chart biasa. Tapi kita nak identify breakout sekarang ni. Alright? So, kemudian kita dah tahu zone mana kita nak entry. Okay, zone mana kita nak entry, kita dah buka H4 semua, kita dah tahu. Next, kita pergi dekat M15. Okay, so kalau kita pergi dekat M15, okay, so kalau kita pergi dekat M15, dekat area mana kita nak entry. Okay, simple je. Saya kalau dah macam ni, kalau tak nampak dia masuk zone, okay, kalau tak nampak dia masuk zone, korang buka lah lower time frame lagi. Macam tadi kan kita daripada H4 kan. Okay, now kita transfer pergi H1. Korang buka lower time frame. Korang nampak tak dia jatuh dekat mana? Nampak tak? Price ni, kenapa dia jatuh walaupun dia tak masuk zone, tapi dia ambil dekat sini. Jelas tak? Jelas tak benda ni? Jelas. Jelas kan? Jelas kan? Jelas. Jadi sometimes janganlah kita sewenang-wenang yang kita ataupun simply kita tunggu dalam zone saja. Mungkin kita rasa dalam zone lagi low risk dan sebagainya. Okay, yang ni dalam proses belajar ni, saya kalau boleh nak after this, siapa yang nak trade pun you guys fokus dekat setup breakout dulu. Sebab breakout ni paling simple. Tanyalah mana-mana orang yang belajar forex, dia orang tahu breakout pullback entry. Dia orang tahu benda tu, dia orang tahu sebut benda tu, dia orang tahu okay. Forex ni simple je, kau jumpa breakout, kau tunggu dia pullback, kau entry. Tapi tak ramai orang tahu nak entry kat mana. Tapi sekarang ni saya nak cerita dekat semua, dekat mana kita nak entry. Okay, and benda yang paling simple lah. Okay, benda yang paling simple dan tak complicated pun pasal benda ni. Alright, so rewind balik apa yang korang dah marking tadi. Dah marking dekat daily, dah marking kat H4. Lepas tu dah jumpa dah zone-zone yang valid tadi korang marking semua. Untuk zone breakout tu, sekarang ni nak cari entry. Okay, nak cari entry. Bila kita buka dekat M15 tadi, bila kita buka dekat M15 tadi, kita tak nampak
kita tak nampak chart tu dah masuk dalam zone. Betul ke tak betul? Betul tak? Betul. Betul. Okay, so nak cari setup macam mana? Cari setup, carilah yang lagi lower time frame yang membuatkan kita boleh nampak candle di sebelah. Okay, candle di sebelah. Kalau di sini adalah current price dan price tak masuk dalam zone. Okay, dan kalau korang buka kat M15 takkan nampak lah yang atas-atas ni. Betul tak saya cakap? Okay, jadi kalau tak nampak yang dekat atas tu, bukalah dekat time frame H1 ataupun M30 supaya korang boleh nampak price yang ada dekat sebelah sini. So, current price sekarang, dia dah naik, dia dah daripada bawah ni, dia dah pull back, naik atas. Dan bawah ni tempat yang dia wajib sell. Sebab tadi kita dah ambil breakout daily. Faham Setup tadi kita dah ambil setup breakout daily. So, dia wajib turun lah. Alright? So, tapi dia tak turun dalam zone. Okay? Dia tak turun dalam zone. Dia turun kat mana? Sini ada zone. Jelas? Jelas? Jelas ke? Okay? Jelas. Okay? Tetapi boleh jadi dia ambil zone atas juga. Boleh jadi dia ambil zone atas juga. Tapi kalau dekat sini pun ada zone, benda pertama kena buat, letaklah line tu. Nampak? Nampak tak? Okay? Nampak letak line ke? dekat Nampak situ untuk kita tahu. Okay, dekat situ ada zone. Jadi line ni line pengukur kita lah. Kalau dia tak break, maksudnya kita boleh sell. Faham? So bila kita dah buka dekat daily H4 tadi apa benda semua, sekarang ni kita nak entry pula. Okay, sekarang ni kita nak entry. Alright? Sekarang kita nak entry. Sekarang ni adalah part untuk kita entry. Kita dah tahu dah situ tempat entry valid sebab kita dah ambil setup breakout daily tadi. Jelas? Okay. So, buka terus dekat M1 sebab tak ada orang gila yang pergi entry dekat M15 ataupun H1. Okay? Tak ada orang yang tak sayang duit yang pergi entry dekat H1 ataupun H4 ataupun M15 ataupun M5 sekalipun. Okay? So saya kalau entry M5 pun saya tak pakai sangat. Saya entry dekat M1 sahaja. Alright? So dah jelas tadi dengan setup daily H4 semua yang tadi kita dah identify breakout semua. Dah jelas belum? Jelas. Jelas. Alright. So kalau dah jelas, saya cakap setiap kali nak entry, kalau kita tak dapat entry dekat accurate, kita tunggu apa? Sideway break. Pull back. Kalau kita tak dapat entry dekat accurate, kita tunggu apa? Tunggu sideway. Rejection. Tunggu breakout pull back. Okay, so kalau kita tak dapat nak entry dekat accurate, mostly kita takkan entry macam ni lah. Okay, macam tadi saya cakap tak ada orang yang pandai pergi entry dekat M15 dengan M5. Okay, tapi ada juga orang yang tak pandai. Dia dah entry betul lah. Dia dah entry betul. Dia dah buka M1. Dia nak entry. Okay, tapi orang punya menggelabah. Selalu trader-trader punya menggelabah dan selalu orang komplain, saya MC apa benda semua sebab saya percaya sebab perkara sebeginilah. Korang tak dapat entry dekat sini. Semua orang tak dapat entry dekat sini. Okay? Semua orang tak dapat entry dekat situ. Okay? Semua orang tak dapat entry dekat situ. Dan saya cakap, kalau dah nampak price jatuh, tunggulah dia datang balik. Betul tak? Betul Cap, pull back. Betul kan? Kita akan tunggu dia datang Betul, balik. Cap, betul. Sebab apa? Ramai orang yang MC ataupun yang buat masalah dengan trading dia sebab bila dia dah nampak jatuh dia pergi entry sell naik atas balik MC. account MC. Logik tak? Full margin. Logik kan? Logik. Ke saya cakap pasal benda yang tak pernah jadi? Selalu Cap, selalu jadi. Selalu jadi. Every day. So saya tak tipulah, maksudnya saya pun pernah lalu benda ni dan saya pun tahu selalu masalah orang nak entry macam mana. Maksudnya kalau dah jatuh sell, dia pergi sell lah. Dia sell. Benda ni jatuh semua orang tengah sell. Sedangkan kalau di atas ini,
adalah tempat untuk dia accurate sell, dia pasti akan datang balik dan kita boleh sell. Pullback Jelas? entry. Jelas Cap. Okay? Dan bila kita dah jumpa, dan setiap kali kita dah jumpa tempat accurate untuk sell, bukalah M1, cari tempat dia breakout. Bukalah M1, cari tempat dia breakout. Nampak tempat dia breakout? Okay. Nampak tempat dia breakout? Nampak Cap? Nampak Cap. Jelas Cap. Jelas tak? Clear. Jelas Cap. Jelas Cap. Jelas. Jelas. So kalau jelas, nak tahu result dia tak? Nak. Nak So Cap. kalau Nak. jelas, result dia akan jadi Wah. result dia akan jadi Power Cap. Paling Ui. betul. Power lah. Memang gempuk Result dia lah. jadi lapis Cap. Oh. Jadi kek lapis. okay? Enggak ada ubat Cap. Memang Jelas. gempuk lah Cap. Tutup lah. Okay? Lepas tu kita cakap apa? Lepas tu kita dah jumpa breakout. Saya trade setup breakout saja. Nampak saya trade apa? Nampak saya trade apa? Jelas Cap. Jelas? Jelas. Tengok benda ni jelas tak? Jelas. Sangat Faham, jelas. Jelas. Betul Cap. Nak entry breakout. Berapa pips korang nak? Sekarang ni korang dah jumpa setup. Semua orang dah jumpa setup. Semua orang dah jumpa setup dan semua orang dah entry. 20. Okay? So sekarang ni berapa pips target korang? 30 Berapa? pip. 30. Nak 20. Okay, nak 20 pips. Ataupun kalau korang start dengan 100 USD, kalau korang start dengan 100 USD, korang dapat 100 USD pun korang dah bersyukur lah sebab dia dah 100%. Tapi akaun saya daripada 250 dah jadi 550 sekarang. Benda ni cukup tak? Cukup. Lebih Lebih dari Cap. Cap. Jadi Cukup kalau dah, Cap. Lebih lagi tu. Dah 700 dah tu. jadi kalau dah cukup kita buat apa? Dah cukup kita Push profit. Memang gempuk lah Cap. Ngam lah Cap. Close terus. Zeras. Tutup. okay. Close, Macam close. tu je. Cap close, saya pun close lah. Happy ending Okay. Cap. Strategi campur SOP kita done or not? Settle tak? Settle Cap. Cap mantul. Settle Cap. Okay. So Ngam Cap, ngam. kita repeat, kita tengok. Okay. Walaupun kalau kita tengok sini daripada bawah ni, jap, sorry. Kita tengok perjalanan dia. Walaupun daripada atas ni dah breakout sampai atas ni kita nak sell. Okay. Sampai atas ni kita nak sell, betul tak? Dan kita dapat sell ke tak tadi? Kita dapat tak? Dapat Cap. Dapat 5 minit nak close. Okay, so kalau kita dapat sell, kita dapat tengok tak? Dia logik tak? Logik tak kalau saya cakap? Bila dia dah breakout kan? Okay, nampak dia dah breakout, dia dah retest balik dalam zone dia breakout. Okay, bila dia dah retest balik dalam zone dia breakout, logik tak kalau saya cakap dia boleh jatuh balik bawah ni untuk break sini pula? Logik tak? Sangat-sangat logik. Logik Cap. Logik. Okay. So kalau kita nak tahu dia logik ke tak, Logik. kalau dia jatuh bawah tu dalam 100 pip. Okay, kalau dia jatuh bawah tu dalam 100 pip. Bayangkan kalau tadi saya close sampai 100 pip. Bayangkan kalau tadi saya hold sampai 100 pip. Mau 50k tu Cap. Mungkin profit saya dah Masyuk, paling masyuk. 6,000 ke 5,000 lebih. Okay, tapi just untuk tunjuk SOP kita done. Maksudnya kita start dengan 250 USD tadi. 250 USD tadi. Kita punya SOP done. Kita punya strategi achieve. For the day, strategi kita achieve. Sebab saya dah tunjuk dah dengan 250 USD tadi, dah profit 550 USD. Apa lagi tak cukup? Apa lagi tak cukup untuk account 250 USD? Cukup lah sebab dia dah double from 250 USD, dah dapat dah 250. And then dah dapat lagi another 250, jadi 500 lebih. So dia dah cukup lah.
Okay, so bila dia dah cukup, janganlah kita rasa rugi kalau dia dah jatuh sampai bawah ni 100 pip kan. Contoh dia dah jatuh bawah ni sampai 100 pip. Lepas tu kita rasa rugi, kenapalah aku close tadi. Kenapalah aku close tadi apa benda semua. Saya pun boleh menyesal sebab saya dah close. Sekarang ni saya pun boleh menyesal sebab saya dah close. Alamak, aku dah close dah. Kenapalah aku tak hold je tadi. Saya pun boleh cakap macam tu. Tapi untuk tunjuk and untuk kita train, kalau akaun kita 50 USD, kita dah dapat 100 USD, cukup lah. Melainkan kita tahu yang 50 USD kita tu boleh pergi sampai 300 USD ke contoh. Okay, tapi kalau daripada akaun 50 USD dah dapat 100 USD, apa lagi tak cukup? Akaun 100 USD dah dapat 200 USD, apa lagi tak cukup? Ataupun macam-macam lah, dia bergantung kepada amount tu sendiri. Alright, so kita tengok sekarang ni. Tadi kita dah sell kat sini. Dan kita dah sell dekat sini. Lepas tu kita TP mana? Kita TP di sini. Settle. Okay. Part tu dah settle. Alright. Lepas tu kita nak re-entry macam mana benda ni? Nak re-entry, tunggulah breakout. Sebab apa? Kalau korang tak TP tadi dekat situ, kalau dia naik balik, dah rugi. Ataupun kalau dia naik balik, dah kena nak melayan balik. Melayan balik floating ataupun melayan balik daripada 500, alamak dah jadi 100 lebih. Dia dah kacau lah. Mood dah kacau, emosi dah kacau, benda semua. Alright. Betul tak? So, dah nampak tadi kita dah TP dekat situ. Fokuslah support dekat sini pula. Yes, Cap. Pula. Saya Dah dah nampak sini breakout, tunggu dia pull back balik dalam zone dia breakout, sambung sell. Sambung sell, tak perlu hold sebab apa? Kita dah ada target. Okey, 20 pips aku angkat, 30 pips aku angkat. Sebab kita kena kira benda tu. Tadi akaun saya 250 USD. Lot saya dalam $4.20 lah tadi. 4.20 lot. Bermaksud kalau dia dah pergi 100, kalau dia pergi 10 pip tadi, saya dah untung 420. Betul tak? Betul. Betul. Tapi saya untung 500 lebih tadi sebab dia turun 17 pip. 17 pip. Saya dah untung dalam 500 lebih tadi. So cukup lah. Okay. So kalau dah cukup, cari breakout, cari support baru. Boleh buka dekat H1 lah. Cari support baru. Tunggu dia breakout. Jelas? Okay? Jelas, Cap. Saya dah siap. Okay. Tunggu dia breakout. Sini pula. Macam mana pattern dia? Lebih kurang? Pattern dia lebih kurang akan jadi macam ni. Okay, dia akan breakout. Okay, dah sampai sini. Dia naik balik. Kita tunggu dekat sini untuk dia sell. Jelas? Clear. Jelas. Alright. Dan kalau saya hold tadi UJ ni dah dalam 700 lebih lah ni. Tapi saya tak hold. Saya close nak tunjuk dekat korang. Maksudnya cukup. Profit tu cukup. Dan kena train diri tu take profit. Sebab saya untuk setup UJ ni saya memang nak hold je tadi. Sebab dia dah valid punya setup. Macam mana? Kenapa saya cakap dia valid? Sebab dia dah breakout. Okay, dia dah breakout. Dia retest balik dekat tempat dia breakout, sambung sell. Bila sambung sell, hold je lah sampai bawah ni. Maksudnya akaun saya akaun yang boleh hold. Saya boleh hold position saya. Sebab daily target saya achieve dan saya boleh hold saya punya position untuk akaun 200 ni. Tapi kenapa saya take profit tadi? Untuk tunjuk yang semua kena start dengan macam tu dulu. Semua kena start dengan secure dulu profit tu. Okay, secure dulu profit. Dah achieve, ambil. Jangan tak ambil. Jelas? Okay. So, kalau tengok, mungkin sekarang ni kalau dia nak sambung sell, nampak sini ada.
Sini ada zone tak? Sini ada zone tak? Ada. Ada dia. Okay. Apabila dia ada zone, dia akan masuk dalam zone ni, reject, naik atas ni, dalam zone kita sell. Jelas? Jelas. Okay. Jelas Cap. So, ada siapa-siapa tak faham lagi apa yang kita dah belajar tadi? Faham, sangat-sangat jelas Cap. Jelas tak? Amat jelas Cap. Dah jumpa belum nak cari setup macam mana? Nak cari breakout macam mana? Tak menjadi masalah kalau kita jumpa setup breakout dekat H1 ataupun H4 dan sebagainya. Tapi first of all kita tengoklah direction dia dulu. First of all kita tengok direction dia dulu. Kemana dia nak pergi? Macam UJ ni kita dah tahu yang dia nak sell lah sebab dia dah break out. Dia dah ada breakout. Faham tak? Dia kenapa dia nak sell tu? Sebab dia dah ada breakout sell. Jelas tak? Okay. Kenapa saya cakap direction dia nak sell? Sebab dia dah ada breakout untuk sell. Tak ada tiba-tiba yang dia breakout sini. Okay. Takkan ada tiba-tiba, okay, korang dah nampak ni, sini dia dah breakout. Okay, tak ada korang nampak, okay, sini dia dah breakout ni. Tapi tiba-tiba sampai atas ni, dia pecah terus. Tak mungkin. Maksudnya, bila dah sampai sini, bila dah sampai dalam zone, dia akan wajib sell. Dia akan wajib sell. Cuma sell sejauh mana tu kita tak tahu. Sell sejauh mana tu kita tak boleh nak identify sebab kita tak nampak lagi movement dia yang lain. Kita tak nampak lagi movement dia yang lain. Tapi dia nak sell. Dan kenapa saya cakap wajib TP? Kalau tadi saya tak TP, nampak tak berapa banyak kali dia naik? Nampak tak berapa banyak kali dia naik bila korang tak TP tadi? Kalau saya tak TP tadi, nampak tak berapa kali dia naik? Okay. Daripada atas ni, dia dah sell. Kat bawah ni, tak TP. Bila dia naik atas balik, dah kacau emosi. Oh, dia nak pergi mana ni? Sedangkan korang tahu, bawah ni adalah zone support. Jadi bila dah sell, take profit lah dekat dalam zone support ni. Sebab apa? Bila dah take profit dekat sini, tunggu je lah dia break. Dia datang balik, sambung sell. Jelas tak? Jelas. Tanya saya kalau saya rasa rugi sekarang. Sepatutnya tadi hold je. Sepatutnya tadi boleh je hold pair tu. Apa UJ ni. Tapi saya tak rasa rugi pun. Sebab apa? Sebab dia akan retest balik dekat dalam zone tu juga. Sebab apa? Kalau korang tengok, kalau tadi saya TP dekat dalam ni, betul tak? Betul tak saya TP dalam tu? Betul. Betul Cap. Betul tak? Betul Saya Cap. ada 500 tak? Ada. Okay. Dan bila dia jatuh bawah, profit saya dah jadi dalam 700 lebih lah tadi. Dah jadi dalam 700 lebih. Kan? Dah jadi dalam 700 lebih. Lepas tu kalau dia naik balik atas ni, kita dah tahu lah. Dia naik balik atas ni retest. Dia naik balik atas tu retest. Kita dah tahu. Okay, kita dah tahu. Lepas tu, bila dia naik balik atas tu, saya masih lagi dapat profit yang sama. Maksudnya saya dapat lagi profit yang 500. Sebab apa? Walaupun dia dah jatuh bawah ni dan saya dah profit 700 contoh. Saya dah profit 700. Tapi saya tak take profit pun dekat bawah tu. Jelas tak? Jelas Cap. Saya tak take profit pun dekat 700 tu. Saya tak take profit dekat 700 tu. Lepas tu bila dia naik atas balik, 500. Saya masih lagi dapat 500 tu. Jadi kenapa saya tak take profit dekat balik? Kenapa saya tak take profit dekat sini balik? Saya take profit lah sini. Dah take profit sini, dah profit 500 tadi. 500 tu bawa keluar. 500 tu bawa keluar, hentak balik 200 tu dekat sini. Sangat-sangat ngam. Jelas tak? Jelas tak? Jelas. Right. So, kita tengok sekarang. Okay. Kita tengok sekarang. Sini ada zone tak? Ada Cap. Okay, sini ada zone dia pecah tak? Sini pun zone yang dia pecah tapi dia belum retest, betul tak? Betul. Betul tak? Dia belum retest. Okay, jadi bila dia belum retest, kalau dah take profit sini, jangan sesekali rasa rugi. Janganlah sesekali rasa rugi walaupun korang nampak dia jatuh dah.
dia jatuh dah apa benda semua ni. Lepas tu rasa rugi, kenapa lah aku tak hold tadi apa benda semua. Kalau korang hold, korang tak tahu pun korang nak take profit dekat mana nanti. Betul tak? Korang tak tahu pun, korang boleh je cakap kenapa lah aku tak hold tadi. Sebab korang dah nampak dia dah jatuh. Korang dah nampak dia dah jatuh. Lepas tu semua mulalah cakap kenapa lah aku tak hold tadi apa benda semua ni. Dia ada macam-macam pattern strategi. Boleh je close sikit profit sini, atas ni, yang tadi atas ni hold je lah. Hold je set BE. Sebab bawah ni dah secure profit. Faham tak? Tapi kalau saya punya type, kalau tadi saya start dengan 1000 USD, saya hentak, bawah ni dah jadi dalam 2000 USD, saya angkat je. Sebab dia dah lebih daripada amount yang saya trade, amount yang saya start. Sama juga tadi dengan atas ni, saya start dengan 250 USD. Saya start dengan 250 USD, bila dah sampai bawah ni dah 500 USD. Maksudnya saya dah profit 200% lah. 200%. So kenapa lagi tak cukup? Dan sekarang ni saya tak rasa rugi pun kalau dia jatuh bawah. Sebab apa? Saya tahu untuk account 200 USD ni dah achieve target. You know tak? Faham tak? You know what I say tak? Dah faham tak? Saya dah achieve target. Faham ke? Faham Cap. Right? So, sebab tu saya cakap kelas ni tak lama. Okay? Sebab tu saya cakap kelas ni tak lama. First of all, cari setup kita nak trade sahaja. Contoh setup, breakout only. Breakout only, kita boleh ambil daripada time frame daily ataupun H4 untuk kita cari breakout. Okay, so ini untuk everyday lah. Everyday dah tahu dah, okay, kita nak cari setup breakout saja. Okay, nak cari setup breakout saja. So kalau dia dah breakout, dia dah pull back balik dalam zone the breakout, baru kita entry. Okay, so benda tu done. Lepas tu strategi trading everyday. Strategi trading everyday. Berapa pips kita nak? Okay, macam saya simple je. Kalau saya account 100 USD, kalau saya start dengan 100 USD, saya dah profit 300 USD, saya ambil je. Kalau saya start dengan 200 USD dan saya profit 400 USD, saya ambil je. Melainkan kalau memang saya betul nak hold lah. Ataupun saya memang nak, walaupun memang saya cakap ni memang jatuh jauh lah ni, so saya boleh hold. So daripada 100 USD tu mungkin boleh jadi 1000 lah. Mungkin boleh jadi 1000 ke berapa amount pun lah. Okay, tapi yang penting kita kena tahulah strategi trading kita tu macam mana. So kalau daripada 100 USD korang start, mungkin orang cakap kalau korang start dengan 100 USD, korang dapat 100 USD pun korang dah bersyukur. Okay, so kalau macam tu senang. Dah nampak tadi korang start dengan 100 USD. Jadi kalau profit korang dah ada, contohlah korang dah start 100 USD, profit korang dah dalam 200 lebih USD. Okay, so korang close lah yang 100 USD profit tu. Faham tak? Close yang 100 USD profit tu. Tinggalkan yang lagi 100 USD yang tengah running tu. Yang tu korang boleh hold. Faham tak? Tapi yang penting close dulu mana yang nak achieve everyday. Alright? So, dah selesai tahu berapa profit kita nak, tengok balik berapa pips yang kita achieve per trade. Berapa pips yang kita achieve per trade. Okay? Dah selesai semua ni. Dah nampak dah daripada 100, dah nampak setup breakout kita, dah entry dekat dalam setup breakout. Bermaksud kita dah follow. Kalau kita dah entry dekat setup breakout, sekejap nak tulis. Okay, tak apa. So kalau korang dah tahu, okay, dah start dengan 100 USD, dah dapat profit yang macam kita nak, benda tu dah settle lah. Lepas tu everyday dah tahu nak trade setup breakout je. So korang pun dah trade, contohlah hari ni dah trade setup breakout. So maksudnya benda ni dah done lah, dah boleh tick dah kat situ. Okay, done. Alright, lepas tu berapa profit yang dapat pun dah boleh tick, done. Berapa pips yang kita nak achieve per trade dah dapat, done. Maksudnya dah profit. Bila dah profit, dah tak perlu tengok lagi chart,
dah tak perlu tengok lagi chart, abaikan. Sebab apa? Dah achieve daily target. Jadi sekarang apa perlu buat? Okay, dah nampak UJ jatuh macam ni. Okay, sekarang ni dah nampak UJ jatuh macam ni. Dah tak perlu tunggu apa-apa. Dah tak perlu rasa macam kenapalah aku tak hold, kenapalah aku close tadi apa benda semua. Dah tak perlu rasa benda tu. Sekarang ni tunggu je dia datang balik dekat tempat dia breakout. Simple. Okay, tunggu je dia datang dekat tempat dia breakout. Tak tahulah dia nak datang bila, tapi dia akan datang insya-Allah. Okay, insya-Allah dia akan datang. Lepas tu jangan terlepas pandang pula. Okay, jangan terlepas pandang. Kalau kita buka dekat line chart, sini pun ada zone. So kalau dia tak pull back dekat atas tu, mungkin dia boleh macam ni. Dia dah pecah sini. Kita monitor bahagian ni pula. Dia retest situ. Jelas? Tapi kalau saya akan tunggu dia pergi dekat atas lah. Pergi dekat tempat yang dia belum retest lagi. Okay? Jelas? Jelas tak? Jelas, Cap. Jelas. Okay? Jelas, Cap. Sangat jelas. So, dapat kenal pasti tak breakout ni semua? Dapat Cap. Dapat. Ada soalan nak tanya? Confirmation Cap. Apa dia? Confirmation. Kalau macam dah breakout tu, lepas tu kan kita tunggu kat zone tu, nak tunggu confirmation before kita entry tu kan, nak tunjuk contoh confirmation. Tak ada confirmation pun. Kalau kita dah tahu, tengok kalau kita dah tahu sini kan dah masuk dalam zone tadi. Betul tak? Nampak tak reject? Nampak tak ada candle reject ni? Ini kan dah kita dah masuk dalam zone kita tadi sebab kita dah cakap dah dia ambil sini, betul? Betul. Okay, so kita dah tahu dah kita nak entry kat situ. Price dah sampai situ, kita nak entry kat situ. Confirmation dia adalah macam ni. Buka M1. Okay, kita nak entry kat mana tadi? Kita nak entry dekat M1. Betul tak? Kita nak entry dekat M1. So kita tengok, cari je breakout dekat M1 ni. Okay, kalau kita tak dapat sell dekat atas tu, kalau kita tak dapat sell dekat accurate tu, kita jangan sell masa dia tengah jatuh. Okay, jangan sell masa dia tengah jatuh. Dekat M1 sekalipun kita boleh cari support yang dia dah break. Tunggulah dekat support tu, entry dekat situ. Sebab saya pun tak entry dekat accurate tadi. Saya tunggu dia dah pecah, dia retest itu baru saya entry tadi. Jelas? Okay, so jelas. Confirmation kita mostly adalah sideway ataupun rejection lah. Lepas tu kalau dah nampak ada breakout macam ni, entry saja. Sebab apa? Atas ni dah accurate sell tadi. Betul tak? Betul. Okay? Okay, faham. Okay? Jelas tak? Jelas. Okay? So kalau jelas, ada apa-apa lagi nak tanya? Cap. Hello? Ya? Cap. Tanya yang low risk dengan high risk punya tu entry. Kat belah mana ya? Low risk dengan high risk? Ya. Okay. Low risk dengan high risk. Tadi kita dah buka M1 kan, kita check kan. Kita dah check tempat dia breakout dekat M1 tadi, betul tak? Okay, so boleh je tarik panjang sikit. Macam mana kita nak tahu dia high risk ke, medium risk ke, apa ke? Senang je. Okay. Sini kan kita dah nampak dia breakout. Dekat M1 kita dah nampak dia breakout. Betul tak? Betul. Kita dah nampak dia breakout. Okay, kita dah nampak dia breakout dan kita tak dapat sell kat atas ni. Bayangkanlah sekarang ni, semua orang bayangkan yang korang tak dapat pun sell kat accurate ni. Okay, kena bayang lah, semua tak power lagi untuk sell accurate kat atas ni. Tak ada siapa-siapa ada ilmu makrifat, aku tahu aku sell atas ni, confirm junam. Tapi, kalau kita dah tahu sini accurate untuk sell dan kita tak nak ambil risk dekat sini. Sebab apa? Kita tak tahu yang dia nak naik atas lagi. Dia boleh naik atas lagi. Faham tak? Dia boleh naik atas lagi. Okay, dia boleh naik atas lagi. Lepas tu, saya selalu cakap, kalau dah nampak dia sell, cari tempat yang dia breakout,
Dekat M1, cari tempat yang dia breakout. Kalau betul-betul sini korang dah nampak ada sel sebatang macam ni, maksudnya sini dah accurate untuk sel lah. Okay, sini dah accurate untuk sel lah. Okay, janganlah pula bila dia tengah jatuh macam ni, korang sel masa dia tengah jatuh. Bila dia dah jatuh, cari tempat yang dia breakout. Cari tempat dia breakout, letak box. Okay, dah letak box, tunggu dia masuk balik dalam zone dia breakout. Tunggu balik dia masuk dalam zone dia breakout, baru sambung sel. Sebab apa? Dekat M1 sekalipun, dia pull back dekat tempat yang dia breakout. Jelas tak? Jelas, Kak. Okay? Ya, jelas Cap. Tengok tempat yang saya marking. Okay. Price, breakout support ni. Dekat M1, nampak? Price, breakout support ni. Bila dia dah breakout, dia retest balik tak dekat tempat dia breakout? Dia retest kan? Retest. Ya. Okay. So bila dia retest, dia sell tak? Dia sell lah. Dia dah sell. Bila dia dah sell, tengok price ni, dia breakout mana? Support. Dia breakout support lagi. Dia breakout support lagi. Okay. Tengok sini ada support, dia dah breakout support. Bila breakout support, dia datang balik tak dekat dalam zone? Dia datang balik tak? Dia datang balik, sell lagi. Okay. Dia sell lagi. Lepas tu sini ada support tak? Okay. Sini ada support tak? Ada support. Ada. Pull back tak masuk balik dalam zone? Dia masuk. Dia pull back balik tak masuk dalam zone? Masuk. Sell. Jelas? Okay. Tapi janganlah kalau korang nampak, janganlah setiap kali nampak breakout macam ni korang pun sell. Kalau dah dapat highest tu, highest. Korang tak dapat highest. Jadi bila bawah semua pecah pun korang tak dapat. Jelas tak? Ya, jelas. Jelas, Cap. Okey, Cap. Jelas. Okay. Logik tak dengan lukisan tadi? Apa yang dah jadi? Logik. Okay. Logik and legit. Nampak support buat je kotak. So kita nampak zone dia pecah. Terus tanda. Nampak zone dia pecah terus tanda. Sebab apa? Kita nak identify zone tu. Nampak zone yang dia pecah terus tanda. Sebab contohlah, yang ni kan kita dah nampak zone dia pecah. Betul tak? Dalam ni kita dah nampak zone dia pecah. Betul. Betul tak? Betul. Okay, so kalau betul, kita tanda tak box ni? Kita tanda tak? Tanda kan? Jadi bila kita tanda, bila price dah masuk dalam zone, kita nak entry sell tak? Kita entry lah. Tapi janganlah terus entry. Okay? Still lagi monitor dalam zone ni. Dia dah masuk. Still lagi monitor. Bila dia reject apa benda semua, baru kita entry sell. Dan andai kata kalau dia masuk dalam zone ni, dia break, kita terus fokus dekat support yang atas pula. Kita carilah support mana pula dia breakout. Faham tak? Cari pula support mana dia breakout. Fokus dekat dalam zone yang lagi satu. Lagi dalam zone lagi satu. Baru sell. Dia kurang macam tu. Jelas tak? Jelas? Cari tempat dia breakout, marking terus. Jumpa tempat dia breakout, marking terus. Jadikan panduan. Maksudnya okey, macam mana pun aku akan tunggu dalam zone. Dalam zone yang dia nak pull back balik lah. Jelas tak? Okey. Tapi kalau macam tadi, kita dah marking dalam box ni, kita tunggu dalam box tak? Kita tunggu kan? Kita tunggu tak? Kita akan tunggu dalam box. Okey. Tengoklah dekat sini. Jangan terlepas pula. Jangan terlepas juga benda ni. Nampak tak sini ada engulfing ni? Nampak tak sini ada candle reject ni? Okay. Jadi kalau dia naik balik atas, kalau dia tak masuk dalam zone, dia berkemungkinan boleh ambil sini je. Jelas Dia berkemungkinan boleh ambil sini je. Maksudnya kalau dia ambil sini, dia jatuh terus. Dia kurang macam tu.
Jelas? Jelas tak? Jelas, Cap. Okay. Tapi ada Jelas, lagi juga jelas. ada lagi juga trading strategi macam tadi kan kita dah dapat dekat highest ni. Kita dah dapat dekat highest ni pun boleh kalau kita nak hold tadi sebenarnya. Pun boleh kita nak hold. Dia ada macam-macam lah. Korang nak hold boleh kalau korang tahu dia memang betul pergi jauh, korang nak swing, swing. Tapi kalau ada daily target, buatlah macam saya tadi. Cukup profit, angkat. Sebab even saya buat benda tu depan you guys. Jelas tak benda ni? Okay? Sangat jelas, Cap. Okay? Untuk topik hari ni dia senang faham tak? Ke dia macam still payah lagi nak faham? Senang, Cap. Siapa tak faham tu tak tahulah nak cakap, Cap. Okay? Senang je. Cap, yang kita makin ni dekat time frame M1 saja, Cap. Nak low risk M1 lah. M5, M15 pun boleh. Okay. Kalau dekat M15 kita nampak ada 2 zone. Nampak tak? Okay. Nampak. Nampak tak? Kena biasakan diri tarik kotak tu. Kalau kita buka kat M15 kita nampak 2 zone. Jelas? So SL dah yang pasang open. So dia ada tempat yang dia kena retest, sama ada dia retest dekat dalam sini ataupun dia ambil atas ni. Tunggu break. Nampak tak? Tapi kalau dekat bawah-bawah ni seeloknya jangan full margin dululah. Jangan full margin kalau melainkan kalau kita memang dah tahu pattern chart, kita tahu okay sini memang accurate, kita boleh full margin sell. Tapi saya mostly kalau full margin saya akan full margin dekat betul-betul tempat paling highest untuk saya sell dan saya full margin dekat tempat paling lowest untuk saya buy. Kalau tengah-tengah macam ni saya dah tak full margin lah, tapi saya entry lot yang bersesuaian dengan account saya. So benda tu tanyalah diri masing-masing, seberapa kuatkah account anda untuk anda hold. Seberapa kuatkah account anda untuk anda hold, itu semua korang je tahu, saya tak tahu. So benda tu kena tanya diri sendiri. Korang nak hentak dekat setup macam mana. Tapi tadi saya cuma explain yang saya trade dekat setup yang macam ni. Setup yang valid lah, valid dan best. Macam tadi kita dah nampak daily breakout. Bila daily breakout ataupun daily bigger time frame breakout, bermaksud valid lah untuk saya entry dekat dalam zone yang dia break. Jelas? Okay, jelas? Dan kalau dia tak masuk dalam zone dan situ bukan tempat yang patut untuk saya sell, saya tak sell lah. Jelas? Okay, jelas. Okay? So kalau jelas, dah nampak dah UJ punya pattern macam mana sekarang. Cari, kita dah nampak dia breakout mana. Kita tunggu dalam zone yang dia dah breakout. Okay, tunggu dalam zone yang dia dah breakout, kita sambung sell. Jelas? Jelas. Cap, kalau account 100 nak buka lot berapa paling best, Cap? Tengok kalau saya account 100 saya dah letak dalam $2 dah lot. $2. Saya dah letak $2 dah lot kalau account saya 100. 5 pip habis. 5 pip habis. Tapi kalau kita tahu 5 pip habis, letaklah max pun 50 sen lah lot. 50 sen lot. Bermaksud kalau dia floating 20 pip baru kita MC. Ataupun dia floating 17 pip lah, sebab lagi 3 pip tu kita kira lah commission apa benda semua. Bermaksud kalau kita floating 17 pip baru account kita MC. Lebih kurang macam tu. Jelas? Noted. Okay, thank you, Cap. Alright. So untuk kelas hari ni korang rasa dia susah ke? Senang, tak ada setup. Senang, Cap. Senang, Cap. Senang. Janji video, Cap, kena rekod. Video Mia ada. Video Mia ada. Alright, so nanti Mia akan send. Alright, yang penting kenal pasti breakout. Dah jumpa breakout, tunggu dalam zone yang dia dah breakout. Dan kenapa saya boleh ambil zone tu sebagai zone breakout, sebab saya ambil dekat time frame ni lah. Setup ni saya cari dekat M15. Kalau kita dah, macam tadi kita dah sell kan, kita dah sell ikut daily dengan H4 tadi, betul tak? Betul tak?
kita dah sell tadi ikut daily dengan H4, betul tak? So sekarang ni breakout, korang boleh cari breakout dekat H1 ataupun breakout dekat F15. Kenal pasti breakout tu dekat mana, marking box, tunggu dalam zone. Simple tak? Simple. Alright, so task hari ni sebab kita dah habis dah pun. Okay, task hari ni kita nak masuk banyak sebab besok kita akan masuk lagi topik yang lagi apa orang kata, topik yang lagi padat dan topik untuk korang grow lah basically. Alright, sebab saya nak percepatkan proses ni, saya nak korang laju jumpa setup breakout ni dan sebagainya. Dan saya tak nampak pun benda ni adalah satu benda yang susah kalau korang marking selalu dan korang rajin-rajinkan diri untuk melukis. Kalau korang rajin-rajinkan diri untuk melukis, saya tak nampak pun benda ni sebagai satu benda yang susah. Alright, so task hari ni adalah untuk korang buka chart. Okay, buka chart. Seorang wajib send 2 setup breakout yang dia jumpa dalam channel. Okay, seorang wajib send 2 setup breakout yang dia jumpa dalam MT4 dia lah. So dia wajib send setup breakout yang dia nampak, screenshot, send dalam group. Okay, bila send dalam group, korang tulislah ni setup breakout, ini setup breakout ini setup breakout USD JPY, ini setup breakout USD CAD, ini setup breakout GBP AUD sebagai contoh. Okay, so seorang 2 setup ataupun seorang 2 currency, tak kisahlah korang currency sama ke dan sebagainya, kalau korang nampak tak kisah, tapi seorang send 2. Sebab apa saya suruh buat macam ni? Supaya ramai lagi orang dapat tengok. Supaya ramai lagi kawan-kawan korang yang lain dapat tengok, okay macam ni dia dah jumpa setup breakout GBP AUD punya daily setup breakout. Lepas tu kawan lagi seorang buat NZD USD punya setup breakout. So masing-masing nampak. Bila masing-masing nampak, masing-masing lagi kenal pasti benda ni macam mana. Kenal pasti breakout ni macam mana. So boleh tak buat benda tu? Boleh. So kalau rasa dua ni susah, saya dulu lagi lah kena buat 1000 screenshot. Saya kena buat 1000 screenshot SNR. Saya kena buat 1000 screenshot melukis SNR, lepas tu saya screenshot sampai 300 sampai 1000. Tapi saya minta korang 2 je. Saya minta korang screenshot je 2. Ataupun korang lukis je setup apa yang korang jumpa, setup breakout macam mana korang jumpa, screenshot, send dalam group. Boleh? Okay? Boleh. So, kita akan Boleh. Kita akan sambung kelas kita besok. So I see you guys. Boleh Kak. Besok pun make sure get ready your mental and physical. Dan Mia tolong send balik video performance tu tadi dalam group. Video tadi dalam group send balik kat diorang, and I nak you guys backtest juga video tu sebab saya pun akan backtest sekali. Boleh? Alright. So apa yang saya tunjuk tadi? Okay, Roger Kak. Okay, so apa yang saya tunjuk tadi, faham ke tak faham ke, ada yang tak jelas? Jelas. Okay. Clear Kak, clear. Alright, so kalau jelas, kita jumpa dekat kelas besok. Korang backtest video tadi dengan kenal pasti breakout dan screenshot, send dalam group. Boleh? Boleh. Alright. Boleh Kak. Boleh. Thank you so much. Okay Kak, Roger Kak. Okay, tahniah semua yang ada. Kita akan sambung lagi besok dengan topik yang lagi power lah, lagi best. Besok pukul berapa? Assalamualaikum. Thank you Kak. Waalaikumsalam. Alright. Thank you Kak.